Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sal binti Muhammad Razali, pelajar program Diploma Paskasiswazah Pendidikan, Unit Pendidikan Islam Rendah, insya-Allah akan membentangkan berkaitan dengan isu pelaksanaan pentaksiran atas talian. Terlebih dahulu, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran atas talian. Okey, pentaksiran atas talian adalah satu pentaksiran yang melibatkan penggunaan ataupun pengaplikasian komputer, media dan juga rangkaian internet untuk proses, iaitu dalam proses untuk mengukur kemahiran, kekuatan dan juga tahap pemahaman murid terhadap satu-satu topik. Jadi, kebiasaannya guru membuat pentaksiran dengan cara membuat kuis atas talian melalui pelbagai aplikasi yang terdapat di dalam internet seperti Quizzy, Kahoot, Padlet dan ada juga menggunakan Google Meet, Zoom ataupun Webex. Jadi kalau kita tengok kepada kajian lepas yang telah dilakukan oleh Bennett pada tahun 2000, beliau menyatakan bahawa teknologi maklumat sangat penting untuk pentaksiran atas talian supaya dapat memastikan proses pengajaran dan juga pembelajaran berlaku dengan cekap dan berkesan dengan adanya pelbagai info tambahan yang menarik akan membuatkan pemahaman murid semakin bertambah. Jadi, kalau kita tengok lagi kajian lain berkaitan dengan pentaksiran atas talian yang dilakukan oleh Openo pada tahun 2018, beliau juga menyatakan bahawa pentaksiran atas talian sangat-sangat memerlukan ketelitian. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada kesalahan dalam membuat pentaksiran. Terdapat banyak isu-isu negatif yang diutarakan oleh sesetengah pihak. Namun insya-Allah isu negatif itu akan saya perjelaskan kemudian selepas ini. Tapi walau bagaimanapun, secara individunya saya dengan ini mengatakan bahawa sangat-sangat bersetuju bahawa pentaksiran atas talian memberi banyak positivity. Maksudnya saya setuju dengan penggunaan pentaksiran atas talian kerana ia memberi positif kepada pelbagai pihak seperti sekolah, murid dan juga guru. Dan di sini saya akan memperjelaskan mengapa saya bersetuju mengatakan sedemikian. Yang pertama, yang pertama saya sangat bersetuju kerana dapat menjimatkan kos, masa dan juga ruang. Kalau kita tengok, ketiga-tiga benda ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita kerana ia berkait rapat dengan keuangan yang mana benda yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Jadi, melalui pentaksiran atas talian, guru tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk fotostat bahan-bahan dan sebagainya, beratus-ratus helaian kertas soalan dan sebagainya. Jadi di situ dah nampak jimat daripada segi kos. Dan ia juga melibatkan masa kerana pepatah mengatakan masa itu sangat berharga. Jadi kalau boleh kita semua benda nak cepat. Semua benda nak cepat. Jadi guru tak perlu ke sana kemari untuk apa? Untuk mencari bahan. Sebabnya melalui atas talian, semuanya dapat diambil melalui hujung jari. Okey, baik. Dan yang ketiga, ia menjimatkan ruang. Di mana ruang penyimpanan semua data, dokumen dan sebagainya serta hasil kerja murid boleh disimpan di dalam talian melalui pen drive, cloud, Google Drive dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan pentaksiran atas talian adalah selaras dan juga seiring dengan perkembangan zaman, iaitu sistem pendidikan, iaitu yang mana sistem pendidikan kita sangat-sangat menggalakkan untuk memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pelbagai aspek. Jadi sektor pendidikan sangat digalakkan dalam memperkenalkan teknologi kepada murid supaya murid, minda murid, gaya murid, pembelajaran murid, penerimaan murid selari dengan perkembangan semasa dan menjauhkan murid daripada masalah buta IT, iaitu tak tahu apa-apa tentang teknologi. Jadi yang mana buta IT itu akhirnya akan menyulitkan mereka di masa hadapan. Jadi teknologi maklumat sangat-sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Cuba bayangkan kalau kehidupan seseorang itu tanpa teknologi, pasti mereka ataupun murid ini akan terkebelakang daripada kawan-kawan dia. Yang ketiga, penggunaan pentaksiran atas talian adalah selaras dengan plan KPM Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengatakan bahawa iaitu dalam mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21, yang mana pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK21 ini diwujudkan supaya murid bersedia untuk mendepani masalah cabaran
cabaran kompleks abad ke-21. Jadi, bekas Perdana Menteri kita iaitu Tun Dr. Mahathir pernah mengatakan bahawa pedagogi abad ke-21 sangat berkait rapat dengan teknologi. Jadi, dalam pedagogi abad ke-21 memfokuskan tentang 3 perkara. Antaranya adalah teknologi. Okey, dan disebabkan itu juga KPM juga telah menyediakan aliran khusus untuk meninggikan ataupun untuk memperluaskan teknologi itu, iaitu dengan menyenaraikan aliran khusus dalam PAK21 iaitu pendidikan STEM. Stand for Science, Technology, Engineering dan juga M Matematik, yang mana pendidikan STEM ini merujuk kepada sains dan juga teknologi kerana bidang-bidang ini sangat diperlukan di masa hadapan. Dan yang terakhir adalah pentaksiran atas talian dapat dilaksanakan secara sangat fleksibel, iaitu melalui pelbagai gaya, di mana-mana sahaja, di mana-mana tempat dan juga masa. Walau bagaimanapun, ada juga isu yang diutarakan oleh sesetengah pihak berkaitan dengan pentaksiran atas talian. Itu seperti kebanyakan sekolah tidak mempunyai alat elektronik dan juga teknologi yang secukupnya. Ada juga yang tidak mempunyai rangkaian ataupun talian internet yang lemah. Jadi, oleh hal yang demikian, peranannya adalah kepada kementerian dan juga pihak sekolah. Supaya pihak sekolah perlu mengetengahkan isu ini. Jadi, pihak sekolah perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk membantu murid. Dengan antara contoh dengan meminta sumbangan dalam bentuk keuangan ataupun alat media itu sendiri. Supaya teknologi dapat digunakan oleh murid dengan lengkap dan tiada kelemahan. Okey, isu yang kedua. Isu yang kedua ialah keterbatasan guru dalam penggunaan media digital. Yang mana guru-guru ini pengetahuan mereka sangat terhad tentang digital. Khususnya guru yang berumur. Jadi, hal ini dapat diselesaikan bergantung kepada individu itu sendiri, bergantung kepada guru itu sendiri. Bagaimana seorang guru, manusia yang dipertanggungjawabkan untuk membina modal insan yang berjaya di masa hadapan, untuk mendidik anak bangsa. Jadi mereka perlu berusaha mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan kaedah-kaedah digital ini, iaitu dengan menyertai mana-mana agensi swasta ataupun kursus di bawah KPM sendiri yang menganjurkan bagaimana kursus untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran dan juga pembelajaran digital. Akhir sekali, isu yang terkait dengan pentaksiran yang dijalankan atas talian adalah statusnya itu, iaitu kebanyakan pihak mengatakan bahawa status pentaksiran atas talian diragui kerana mungkin ada kebocoran maklumat ataupun pentaksiran itu tidak sesuai dan sebagainya. Dalam konteks ini, sebenarnya setiap pentaksiran yang dilakukan perlulah melalui beberapa peringkat standard yang sepatutnya. Okey, jadinya standardnya sama ada pentaksiran atas talian ataupun pentaksiran secara bersemuka. Okey, jadi standard yang telah dikatakan oleh Robin Booth, kajiannya pada tahun 2003 mengatakan bahawa ada 4 prinsip ataupun 4 standard yang perlu dijalankan, yang perlu dilalui sepanjang proses membuat pentaksiran, iaitu ada 4. Yang pertama adalah kesahan, kebolehpercayaan, flexibility dan juga keadilan. Jika pentaksiran itu melalui 4 standard tersebut, iaitu 4 tadi, maka pentaksiran tersebut adalah bagus dan sangat tepat. Okey, jadinya tiada masalah keraguan di sini kerana jika pentaksiran itu melalui standard yang sepatutnya. Jadi kesimpulannya daripada perbincangan kita pada hari ini, kebanyakan pentaksiran atas talian yang dilakukan sehingga ke hari ini, pentaksiran atas talian yang dibina adalah berkualiti kerana ia mengikut standard yang betul. Jadi peranannya adalah kepada semua pihak. Semua pihak perlu berganding bahu untuk memainkan peranan supaya dapat memastikan murid-murid mampu belajar dan ditaksir dengan cara yang terbaik dalam mengharungi dan mendepani pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan.